rumah ke rumah. Saya melawat rumah. Satu hari Rabu 30 rumah. Sebab tu saya syaratkan semua ke adun-adun BN membuat perkara yang sama. Dan sekarang dibuat. Alhamdulillah. Lepas tu kita buat lagi program. Dua, tiga atau tiga rumah repair satu minggu. Ini pun saya mula dibuat di bahagian-bahagian yang lain. Saya dah buat dah tempat saya. Lepas tu lawatan ke sekolah-sekolah. Berjumpa dengan kita panggil apa ni, jawatankuasa rumah ibadah agama lain. Saya buat tempat saya. Saya pergi semua tokoh, saya pergi semua kuil. Saya berjumpa dengan mereka dan ini mula dibuat di tempat-tempat yang lain. Saya lihat kalau ini dibuat, saya nampak sokongan orang Cina akan kembali. Teori Cina ni berbeza ya. Saya nak jelaskan. Pertamanya, jawatankuasa fatwa Negeri Selangor telah buat fatwa. Itu pertamanya. Bahawa orang bukan Islam, taramnya sama dengan seorang wanita Islam datang bulan. Tidak dibenarkan masuk dalam Dewan Sembayang. Itu fatwa. Teori Cina lagi complicated. Okay, dia masuk dalam Dewan semasa ada sembahyang tarawih. Okey. Dan dia tak tahu orang. She's wrong. That's why Maiz atas arahan Tita Duli Tuanku hantar surat amaran. Ni Aziz kata betul mungkin di Kelantan, tapi di Selangor kita ada fatwa kita sendiri. Fatwa is impossible. Yes. Salah. You cannot Ya. but you cannot Decree by Sultan. prosecute someone for Can. someone to jail because of fatwa. Can. Ambil tindakan denda. Denda. Yes. Buat itu decree tuanku. Fatwa ni tuanku sahkan tau. Saya tengok bila mana Maiz atau Tita Duli Tuanku menghantar surat amaran. I think that thing make clear. Saya lihat akhir-akhir ni, saya rasa bimbang dan saya rasa sedih sama dia. Agama bukan jadi cara hidup tapi alat politik. Saya tak marah kalau DAP nak masuk, nak ceramah agama Islam. You memeluk agama Islam, you can talk anything about Islam. What's the problem? BM bila buat pula? Zaman saya tak ada MCA yang masuk Dewan Masjid. Memang kita beri arahan. Itu saya tak tahu. Tapi zaman saya very firm. Agama bukan alat politik. That's my principle. So you feel that even if the end does it is wrong. Wrong. So Wrong is wrong. Bukan. Persoalannya sekarang, ya, kenapa bila kita bercakap soal Melayu dia tak resis? Bila orang lain cakap soal bangsa lain tidak resis? Itu persoalannya. Kalau masalah dia, kalau tak digembar-gemburkan, kita tegur cara bertulis, dia tak akan dengar. Teori Chin ni, kalau tuanku tak keluarkan arahan, dia akan masuk masjid juga. Faham tak? Masalah sekarang kerajaan negeri tidak boleh ditegur. Kalau kita tegur cara senyap, dia dengar, tak masalah. Benda ni dah berlaku, Zebia pernah berceramah di masjid, di daerah, di kawasan dia. Andalas, kita dah tegur, kenapa buat lagi? Persoalan sekarang, adakah kerajaan negeri menerima teguran? Adakah dia terlalu arogan? Tak mau tegur langsung. Kita dah tegur. Xavier kita tegur cara baik. Betul tak? Tak ada isu besar. Tegur Xavier. Jangan buat lagi. Tapi kenapa perkara ini dibuat lagi? Kalau kita biarkan. Mungkin satu hari nanti ada orang bukan Islam baca khutbah. Mungkin. Mungkin iya kalau you're trying to scare people by saying not like that. Mungkin. Kalau dulu okey. Nanti mungkin ada orang Islam, orang bukan Islam baca khutbah. Sila takut. Tak, the thing is now, Xavier kita tegur. Kenapa buat lagi? I don't know, but are you scaremongering? No, I'm not scaremongering. It's kemungkinan. I cakap ni mungkin. Jangan nak sama saya pula kata ni kemungkinan. Yeah. Tapi you put The, that the, idea in the head. the thing is now, kalau kita tak beri satu fear factor kepada orang lain, orang akan biasa perkara ni. The thing is sampai kita sepatutnya kes ni tak payah sampai duit tuanku terlibat. Betul tak? Ni kes betul-betul kes basic dalam Islam. That's why saya pernah tegur kerajaan negeri supaya lebih berhati-hati. Mulai pengalaman saya dulu pun yelah, nak kata saya silap tapi itu keputusan mahkamah. Pasal Kurim Berjaya tu. It's decision from the court. Saya sebagai Menteri Besar dan beri kebenaran untuk teruskan kuil itu dipindahkan atas arahan mahkamah. Yang dulu, yang jadi isu besar tu. Kuring Berjaya itu sebelum pilihan raya. Bukan arahan saya, arahan mahkamah. Sebab dalam rayu mahkamah tinggi, tolak
Dan kita sebagai pemilik penguasa rakyat negeri bekerjasama mematuhi dan melaksanakan arahan mahkamah. Itu dulunya. Tapi sudah dibuat dalam keadaan yang begitu hostile sampai orang tak faham isu sebenarnya. Nah, mahkamah arahkan kuil itu dipindahkan. Sebelum dia masuk mahkamah. Dah masuk mahkamah kat 2 tahun, kat 5 tahun sampai mahkamah tinggi. Ya. Sebelum tu kita bincang dia tak nak pindah. Ya. Tapi kenapa you insist that dia pindah lah? Pemilik tanah suruh pindah. Kuil itu tanah orang lain. Tak nak pindah. Jadi kita pindahkan di kawasan yang sama tapi tempat yang lain. So when we make development, kita tak boleh kita panggil proper planning. Okey? Bila ada sesuatu objek yang tak boleh dipindahkan, itu dulu. Jadi itu arahan mahkamah. Saya ni melaksanakan arahan mahkamah. Tapi saya jadi mangsa, kata saya yang arahkan. Tak apalah. Bukan dipengaruhi. Kalau you sendirilah kan, rumah ibadah bukan Islam depan rumah you pun tak happy. Ini masalah kan bukan masalah UMNO. Semua orang kampung terlibat. For me, rumah ibadah independen sepatutnya mengikut keperluan dan tempat. Itu paling penting. Supaya tak ada isu sensitivity. Protest was justified. Dia protes, ya dia kata kalau boleh tempat lain, dia tak kata tak boleh bina kuil, cuma dia tak nak bina kuil di kawasan yang berhampiran dengan penduduk orang Melayu. Itu je. Kita tak halang. Protester tu pun dia tak halang kata jangan bina kuil, tak ada. So far tak resolve lagi isu tu. Still hanging. Kuil masih di situ. Dia dah beli tanah ganti untuk kuil tu. Pindah tak pindah lagi. Tak pindah lagi. Jadi Dia penduduk masih timbul lagi. masih di situ, dia tutup cerita tu lah. Sekejap. Tak ada isu lah, tapi tak pindah lagi. Yeah, I think the NGO is more, I think, have more voice now. I don't know. That question you ask Ketua Muda lah, not me. I don't know, maybe they have different strategy. Politics is about strategy. Different leader have different You strategy. support that strategy. I think so, they have different strategy. You support. I cannot say anything that one. As far as I'm concerned, the issue being things brought to the attention of the state government should look and how to resolve. That's the most important thing. I'm concerned, I'm concerned about Selangor. Kalau isu itu dibawa dan kerajaan negeri tidak begitu arrogant, mengatakan okey, kita akan kaji isu ini, kita akan selesaikan. Alangkah baiknya. Because might be NGO is have more voices now compared to UMNO. And UMNO now they are doing their own strategy. Being kita panggil cuba to be close with the masyarakat first. Then okay. Look at now Perkasa, I think is playing more role in terms of fighting about the Malay right and other things. But UMNO, I think Dato' Najib bagi tahu kita now, go down, see more people, be with them. That's our strategy. Kalau kita lihat, as far as concern, dia jadi satu tempat untuk kumpulan tertentu raise their concern. Okay? Macam Sukyu. Sukyu, they raise about the Chinese community concern about the education, about the Chinese right kind of thing, kan? Saya rasa kalau kita nak katakan kita nak pergi negara yang terbuka, dan kita kena terbuka lah. Jangan bila Perkasa buat, kita suruh tutup mulut dia. Kalau orang lain pula, kita suruh buka mulut pula. Tak boleh lah kan. Kalau nak open. Let everybody talk. Because Prime Minister have their own way to handle thing about this sensitive issue. Kita masih ada kerajaan. Kita percaya pemimpin kita tidak akan kita panggil betray the trust given by the people, members of UMNO to them. That's our trust. Kalau kita dah percaya dengan pemimpin kita, dia memberikan tugas, mereka akan laksanakan dengan baik. Tak payahlah kita nak overshadow pemimpin tugas. Sometimes nak kata baik tu tidak juga. We are losing ground in certain areas. Because some Malays not happy with the UMNO because UMNO not playing, kita panggil, a prominent role in terms of kita very sensitive issues, something like that lah. UMNO sepatutnya dia kekalkan dengan identiti dia. UMNO ni dua perkara saya tak beritahu. Saya tak tahu lah, bagi saya ucapan saya bercakap apa yang saya boleh cakap. UMNO ni survive two things. Pertamanya dia memperjuangkan agama Islam, yang kedua dia memperjuangkan orang Melayu. Itu jua nyawa-nyawa. Ya, saya dengar juga ramai kawan SMS dengan saya. Kita akan lihat, sebabnya
dalam hal ini kita kena berhati-hati. Perkasa dia tak memperalatkan sebab dia bercakap atas dasar perlembagaan, bukannya peralatkan. Dia kalau peralatkan tiba-tiba perkasa pergi ke satu kuil ceramah pasal agama Hindu, itu something wrong lah. Sama dengan Teo Ni Chin pergi, itu memperalatkan agama bagi saya. Kalau you tak masuk agama tu, you should not talk about. Betul tak? Itu memperalatkan. Dia beza. Dia soal tolerate dengan soal faham lain. Faham agama dengan tolerate agama lain. Yang tolerate tapi tak faham agama susah. Macam kita panggil lah yang berlaku di Nurul Huda tu. Dia mungkin dia tak faham agama, dia tolerate tak faham agama, tak faham fatwa. Itu masalah kita. Saya tak salahkan Teo Ni Chin, saya lebih salahkan orang yang jemput dia. Sebab dia sebagai JK Surau, dia kena belajar fatwa semua. Saya pun ni saya sedih jugalah. Di kawasan saya pun macam tu juga. Bila dia jemput mengundi, Nazir yang undi terbanyak tu patut jadi Nazir. Tapi dia, yang nombor 3 pula yang jadi Nazir. Kerana kecondongan politik. Ini berlaku. Saya nak jelaskannya, Datuk Seri Najib nak pergi ke Selangor, turun ke Selangor nak sembahyang kat Masjid Kampung Medan. Ditolak. Sepatutnya diberi nasihat. Ditolak kerana boleh tak minta atas nama NGO. Bukan tolak macam itu. Prime Minister nak turun. Sebab tu kerajaan negeri membuat peraturan yang sebegitu. Kita akan bercakap selagi dia menjaga kepentingan agama dan orang Melayu UMNO akan bercakap. We still talk about that. I don't know, but in my area I keep talking same thing. Ceramah saya mana-mana saya cakap. I don't know other leaders kan. Tapi for me, fasal-fasal ni kena jaga. 153, 152, fasal 3. Suka tak suka itulah jadi perlembagaan.